ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung kelas tadabbur kita pada setiap hari Jumaat selepas solat subuh ini. Dan sebagaimana kita maklumkan pada pertemuan yang terakhir yang lepas, sebelum ataupun menjelang Ramadan ini, insya-Allah kita akan melihat ayat-ayat Quran berkaitan dengan Ramadan, iaitu ataupun berkaitan dengan puasa, iaitu pada surah Al-Baqarah bermula daripada ayat yang ke-183. Surah Al-Baqarah ayat 183. Muka surat 28. Dan insya-Allah berkaitan dengan surah An-Naba. Kalau tidak ada hafalan, mungkin kita sambung balik bila sudah masuk Ramadan lah, insya-Allah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, kita terjemah sama-sama. Ya ayyuha, maksud dia apa? Ya ayyuha, wahai, wahai. Dia adalah panggilan, seruan. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, terjemah dengan saya sama-sama. Telah beriman oleh mereka. Telah beriman oleh mereka. Baik, kutiba, telah diwajibkan. Kutiba apa dia? Telah diwajibkan ia alaikum, ke atas kamu. Alaikum, ke atas kamu. Asyamu, berpuasa. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama maksudnya sebagaimana. Kama maksudnya apa? Sebagaimana. Kutiba, sama tadi. Kutiba, telah diwajibkan ia. Telah diwajibkan ia. Ala, ke atas. Alladzina, sama tadi. Alladzina, orang-orang yang. Min, daripada. Min, daripada. Qabli, selalu jumpa qabliyah atau qabliyah, sebelum. Qabli maksudnya sebelum. Kum, kamu. Kum di sini kamu, itu ramailah kalian, orang-orang yang beriman. Baik, la'alla. La'alla ni jangan terjemah mudah-mudahan. Kita terjemah supaya. Apa la'alla? Terjemahkan dia supaya. Supaya. Kum, kamu. Kum, kamu. Tattakuna, kamu bertakwa. Tattakuna, kamu bertakwa. Okey, sama-sama kita terjemahkan baik. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka, telah diwajibkan ia ke atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang daripada sebelum daripada kamu, supaya
kamu bertakwa. Okey, dapat tak? Ulang sekali lagi. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Kenapa terjemah telah kat sini? Bukan wahai orang yang beriman je. Amanu ni fi'il madi. Amanu ni fi'il madi. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka, kutiba, telah diwajibkan ia. Ini pula namanya fi'il madi mabni lil majhul. Telah diwajibkan ia ke atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan ia ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Baik, itulah dia terjemahan satu persatu daripada ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah. Jadi ayat ini pertama sekali Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, baik, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Mas'ud, Iza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bih wa syarrun yanha anhu. Baik, sekali lagi. Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bih wa syarrun yanha anhu. Jadi kata Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang
Dia adalah orang yang mahir tentang Al-Quran. Salah seorang guru Al-Quran yang Nabi endorse pada zaman Nabi. Nabi kata, ambillah Al-Quran daripada empat orang. Salah seorangnya ialah Ibnu Mas'ud. Salah seorangnya Ibnu Mas'ud. Jadi apa kata Ibnu Mas'ud? Katanya, apabila engkau mendengar ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu, dia mengajar, dia beritahu kepada sahabat-sahabatnya, apabila engkau mendengar wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka, pasang telinga kamu betul-betul. Dia kata begitu. Bila kita dengar ayat ya ayyuhallazina amanu, pasang telinga kita betul-betul. Sebab apa? Katanya fa'innahu, kerana sesungguhnya ia, ayat tersebut adalah kebaikan yang mana Allah nak suruh kita lakukan. Allah yang panggil, sebab panggilan ya ayyuha ni panggilan yang istimewa. Sebab Allah bersifat rahim kepada orang-orang yang beriman. Allah bersifat rahim. Rahim tu apa dia? Penyayang. Dan kalau masih ingat lagi dulu kita tadabbur tentang Ar-Rahim, ataupun mungkin yang ikut baru-baru ni di dewan kuliah kita, kita belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim ialah sifat penyayang, sifat rahmah Allah yang eksklusif kepada hambanya yang beriman. Kalau Rahman semua. Kalau Rahman ni dia menyeluruh kepada semua manusia, baik yang beriman ataupun yang ingkar. Tapi kalau Ar-Rahim, ini dia spesifik. Ar-Rahim Allah akan bagi taufik kepada orang beriman dekat dunia. Dan Ar-Rahim Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga dan selamatkan mereka daripada neraka di akhirat nanti. Itu Ar-Rahim. Jadi panggilan ya ayyuhallazina amanu ialah panggilan apa kalau begitu? Panggilan kasih sayang. Ya ayyuhallazina amanu ialah panggilan kasih sayang. Kenapa? Sebab orang-orang yang beriman ialah hamba-hambanya yang Allah sayangi. Apa dalil dia? Tengok surah 33. Ayat 43. 33 ayat 43. 33 ayat 43. Muka surat 423. Muka surat 423. Di hujung ayat tu Allah sebutkan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah itu terhadap orang-orang yang beriman rahima. Jadi Allah sebut kat situ Rahim. Apa maksud Rahim? Yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman yang Maha apa? Ar-Rahman. Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Analogi mudah aja. Kalau dulu kita bagi contoh ni lah sama. Kalau kita jalan, jumpa orang minta sedekah, walaupun orang tu bukan orang Islam, dalam poket adalah berapa belas ringgit, keluar tak sebahagian daripadanya untuk dia? Kan, kita bagi. Lepas tu cucu kita tarik tangan, atuk tadi saya minta RM5, atuk tak bagi. Kenapa atuk tak bagi kat cucu? Jadi kata, atuk tak sayang saya ke? Atuk sayanglah tak bagi tu. Habis orang tadi tu, itu sifat pemurah. Atuk bagi kepada siapa, tapi pemurah tak semestinya sayang, betul kan? Tapi kalau sayang, tak semua benda kita bagi. Kadang-kadang kita larang.
Sebab kita sayang anak kita lah, tak bagi RM5 tu tiap-tiap hari. Mungkin bagi RM1, RM2, kadang-kadang tak bagi. Selagi kan dia beli gula-gula, selagi kan dia beli macam-macam pula. Contohlah kan. Jadi sayang kan berbeza dengan sifat pemurah. Maha suci Allah. Jadi kalau Allah sayang orang beriman, bagaimana pula? Mestilah Allah akan lindung dia. Jadi dalam panggilan ya ayyuhallazina amanu mesti ada ayat-ayat ataupun perintah-perintah yang akan memelihara orang yang beriman. Sebab ya ayyuhallazina amanu ialah panggilan kasih sayang. Sayangnya kita tu sebab tu kadang-kadang kita marah anak kita. Kita mungkin rotan ke mungkin kita tak bagi. Itu kita dengan manusia lah. Maha suci Allah. Sebab Allah sayang orang beriman, kadang-kadang Allah uji orang beriman tu. Tengok macam Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf. Kalau kita tengok kehidupan Nabi Yusuf tu, dibandingkan dengan kalau kita berlaku dah pada diri kita ni, mungkin kita kata apa dia, apalah nasib aku ni. Tapi macam mana perjalanan Nabi Yusuf tu berakhir dengan apa dia? Tengok Allah tunjukkan kasih sayang dia yang sebenar bagaimana. Disebabkan dia diuji dengan adik-beradik dia nak buang dia dalam perigi, asalnya nak bunuh dia. Kemudian kita kata apa? Dia dah masuk dalam perigi tu diambil pula oleh orang jahat. Kalau orang tu orang baik, mestilah dia budak-budak kan? Dah angkat-angkat dalam perigi tu, ada budak. Kalau kita buat apa jumpa budak dalam perigi? Panggil polis ke, cari ketua kampung kat situ, ni anak siapa? Ini tak, dia buat apa dekat budak Nabi Yusuf ni? Bawa lari pergi Mesir. Daripada Palestin bawa pergi Mesir, jual jadi hamba. Jadi bukan jumpa orang baik lah tu. Lepas tu dah jadi hamba pula, difitnah. Lepas tu masuk pula dalam penjara. Lepas tu tahan lama pula tu dalam penjara. Begitu keadaan dia. Adakah itu menunjukkan Allah tak sayang Nabi Nabi Yusuf? Nampak tak? Jadi Allah mengangkat darjat Nabi Yusuf dengan ujian-ujian. Jadi sebab apa? Sebab bila Allah sayang kepada orang yang beriman, pasti Allah akan jaga dia. Cara macam mana Allah jaga? Mungkin Allah uji. Di situlah adanya apa? Pahala yang Allah nak bagi, anugerah yang Allah nak bagi. Jadi bila kita dengar ayat wahai orang-orang yang beriman, satu kita kena tahu ia adalah panggilan apa tadi? Kasih sayang. Sebab apa? Sebab Allah wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman dia sangat penyayang. Macam mana penyayangnya Allah? Tengok ayat yang ke-47 pula. Surah yang sama ni, surah 33 ni ayat 47. Muka surat sebelah je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Lihat terjemahan dia apa? Wa basyir, dan sampaikanlah khabar gembira. Jumpa tak tuan-tuan? Ayat 47 surah 33 tadi. Surah Al-Ahzab. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Bi anna lahum, bahawasanya bagi mereka minallahi fadlan kabira. Mereka dapat apa daripada Allah? Fadlan, sebuah kurniaan kabira, yang sangat besar. Apa maksud dia? Apa tu kurniaan Allah yang sangat besar tu? Syurga. Tengok sayang kan Allah kepada orang beriman. Macam mana Allah sayang kepada orang beriman? Allah nak bagi mereka syurga di akhirat nanti. Jadi bila Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, ini panggilan yang nak membawa kita pergi mana? Pergi syurga, faham begitu? Bila dengar ayat wahai orang beriman, kita pasang telinga betul-betul. Kerana apa? Di sini adanya ayat yang mana Allah nak bawa kita pergi ke syurga. Jadi kata Ibnu Mas'ud tadi, fa'ar'iha sam'aka, pasang telinga kamu tu betul-betul. Kerana sesungguhnya ayat tersebut mesti ada kebaikan yang Allah nak perintahkan kita untuk lakukan.
Kenapa nak kena buat? Supaya kita dapat masuk syurga. Ataupun syarrun, kejahatan ataupun keburukan, yanha anhu, yang Allah nak halang kita, cegah kita untuk melakukannya. Jadi di sini pada ayat-ayat wahai orang-orang yang beriman, pertama adanya perintah-perintah. Dan perintah itu tentulah perintah yang mendatangkan kebaikan. Dan juga adanya larangan-larangan, yang mana larangan itu adalah nak menyelamatkan kita daripada keburukan-keburukan. Jadi ya ayyuhallazina amanu, panggilan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah sayang orang beriman? Allah nak masukkan mereka ke dalam syurga, iaitu fadlan kabira, kurniaan yang maha agung, yang besar, yang sangat besar. Jadi banyak tak dalam Quran Allah panggil wahai orang-orang yang beriman? Banyak, ada 80 lebih, wahai orang-orang yang beriman. Jadi antara bentuk sayangnya Allah kepada orang beriman, iaitu nak pelihara daripada syurga, nak masukkan ke dalam syurga. Kalau kita lihat dalam surah 66 ayat 6, Masya Allah. Tengok 66 ayat 6. Surah 66 ayat 6. Ke surat 560. Ke surat 560. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Di sini ada lagi ayat apa? Contoh sebagai ayat ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah kata pada ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ke sini kita boleh ambil pengajaran apa dia? Kalau kita sayang kepada seseorang, apa bentuk sayang yang paling sempurna sekali? Cuba tengok macam mana Allah sayang kepada orang beriman. Allah ingatkan kepada orang beriman apa dia? Jangan campakkan diri kamu ke dalam api neraka. Jaga diri kamu elok-elok. Pelihara. Dan bukan saja Allah sayang kepada orang beriman, Allah sayang juga kepada keluarganya. Allah ingatkan sekali apa dia? Jaga sekali keluarga kamu. Kan kalau kita, anak kita ke raya balik kampung, bawa cucu, mereka nak balik, sayang kat anak kita, dah tentu. Tu anak kita, kita pun pesan dekat dia, jaga dia elok-elok. Tu tengok tu timah, contohlah cucu dia timah. Dia nak makan apa, bagilah. Macam-macam lah kita pesan. Sebab apa? Sayang kepada anak dan juga cucu kita kan. Subhanallah. Jadi Allah kata apa dia pula? Wahai orang beriman, jaga diri kamu daripada apa? Api neraka. Itu adalah satu perkara yang paling-paling menyakitkan. Allah tak nak orang beriman ini sakit. Sakit macam mana? Yang sakit di akhirat, iaitu dicampak dalam neraka. Jadi kalau kita sayang kepada anak kita, contohi ni, ayat ni. Iaitu apa dia? Pastikan kita menyelamatkan keluarga kita daripada api neraka. Jadi perhatikan betul-betul pada ayat ya ayyuhallazina amanu. Sebagaimana ayat yang ke-183 ini. So pada ayat 183, Allah nak suruh apa dalam ni? Kutiba alaikumus siyam.
telah diwajibkan. Kutiba ni sama dengan maksud furida, difardukan. Kutiba ni sama dengan maksud furida. Maksud furida difardukan lah. Difardukan ke atas kamu asyam. Apa maksud siam? Berpuasa. Asyam maksudnya berpuasa. Jadi yang puasa di sini maksudnya apa dia? Okey, pertama sekali asyam, puasa dari segi bahasa maksudnya apa? Boleh ni kita belajar lama dah kan? Asyam, asyam dari segi bahasa maksudnya kalau kita terjemah direct, maksudnya ialah al-imsa. Al-imsa. Cuba sebut asyamu al-imsak. Biasa dengar perkataan imsak. Dalam kalender kita, dalam takwim kita tu mesti akan ada apa dia? Imsak dia di situ. Lepas tu subuh. Imsak tu 10 minit sebelum subuh. Jadi apa maksud imsak? Menahan. Jadi kita terlatih daripada kecil, apa dia, lagi 10 minit nak puasa, nak subuh tu dah boleh stop dah. Itu langkah jaga-jaga sahajalah, bukanlah wajib berhenti kan. Sebab apa? Bila betul-betul nak berhenti daripada makan pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Tapi 10 minit sebelum tu langkah berjaga-jaga. Cuma saya nak ambil perkataan imsak kat situ. Imsak tu maksudnya apa dia? Imsak tu maksudnya menahan. Apa maksud imsak? Menahan. Apa maksud asyam? Menahan juga. Asal bahasa dia, asal bahasa. Kalau ditanya, apa terjemahan asyam? Menahan. Itu dari segi asal dia. Asyam ni juga boleh dieja dengan cara as-saum. Pakai huruf waw. As-saum, sama je. Saumu Ramadan kan? Kita sebut saumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Asyam dengan as-saumu sama. Dalam Al-Quran, kisah Maryam, Allah perintah